Gerak gempur bahagian A. Soalan 1. Ajar satu persatu menunjukkan struktur satu sel tumbuhan yang dilihat di bawah mikroskop. Soalan A1, namakan struktur P, Q dan R. P ialah mitokondria, Q jalinan endoplasma kasar dan R ialah kloroplas. Soalan 2, terangkan fungsi organel R dalam sel tumbuhan. Jadi jawapan dia, fungsi organel R adalah memberikan warna hijau kepada daun. Selain itu, organel R ialah tapak fotosintesis, di mana klorofil memerangkap tenaga cahaya dan menukarnya kepada tenaga kimia. Soalan A3. Ribosom dalam Q mensintesis protein untuk membina hormon. Sekiranya ribosom dalam sel meristem berkurang, terangkan kesan terhadap pertumbuhan pokok tersebut. Kesan terhadap pertumbuhan pokok tersebut adalah pokok tersebut akan terbantut kerana hormon auksin kurang dihasilkan. Jadi soalan B1 pula, ajar 1.2 menunjukkan sel P yang sedang mengalami proses mitosis pada peringkat X. Namakan peringkat X. Peringkat X ialah anafasa. Soalan B2, nyatakan pelakuan kromosom di peringkat X. Pelakuan kromosom pada peringkat X ialah kromosom bergerak ke arah kutub tentangan. Teknik perklonan ini telah diaplikasikan dalam industri orkid moden secara meluas di dunia, termasuklah di Malaysia. Ajar 1.3 di bawah menunjukkan hasil penanaman bunga orkid yang dijalankan secara besar-besaran di Malaysia. Soalan C1, apakah jenis pembahagian sel yang terlibat dalam proses pengklonan bunga orkid? Jadi jawapan dia, mitosis. Soalan 2, terangkan tujuan pengklonan diaplikasikan secara besar-besaran dalam penanaman orkid di Malaysia. Pengklonan diaplikasikan secara besar-besaran kerana ianya menghasilkan anak benih yang banyak dalam masa yang singkat. Selain itu, dapat mewakalkan ciri-ciri baik induk. Pengklonan juga dapat menghasilkan kualiti orkid yang bermutu tinggi. Sekian, terima kasih. Soalan 2. Okay, so next kita akan gerak pada soalan 2. Soalan 2 ni bab respirasi. So kita tengok soalan dulu. Dia kata individu P ni buat aktiviti cergas. So dia menjalankan satu respirasi ni lah. Lepas tu individu Q pula, dia tak berapa cergas, dia tengok TV. So dia pun menjalankan satu jenis respirasi ni. So soalan A1, dia suruh nyatakan proses R dan S. So proses S ni, yang budak yang tengah tengok TV ni, dia tak perlukan banyak tenaga. So dia ada bekalan oksigen yang mencukupi. Bila dalam kehadiran oksigen yang tinggi, so kita akan menjalankan respirasi yang biasa lah, iaitu respirasi aerob. Untuk yang tengah berlari pecut ni pula, proses R ni pula, kita tak mencukupi oksigen tapi kita masih lagi nak memerlukan tenaga. So dia macam kadar penggunaan oksigen ataupun kadar pengoksidaan glukosa dalam badan kita ni melebihi kuantiti oksigen yang diperlukan. So dalam keadaan kekurangan oksigen ni, kita masih lagi boleh menjalankan respirasi, tapi kita akan menjalankan respirasi anaerob. So itu untuk soalan A1. Okey, untuk soalan A2 pula, dia suruh bagi persamaan perkataan. So persamaan perkataan ni ialah macam biasalah, respirasi ni kita buat apa? Kita nak mengoksidakan glukosa. So mestilah bahan tindak balas dia ialah glukosa dan oksigen. So bila kita bernafas setiap hari ni, kita duk menghasilkan apa? Kita hasilkan karbon dioksida. Ada juga wap air. Kalau kita hembus nafas kat cermin kan, ada wap air tu kan. Okay, dan akhir sekali kita respirasi untuk apa? Kita untuk hasilkan tenaga. So kalau nak nampak berilmiah sikit, kita tulislah 2898 kilojoule. So soalan persamaan perkataan ni 2 markah. 1 markah ialah bahan tindak balas, lagi 1 markah ialah hasil tindak balas. So persamaan perkataan penuh dia ialah glukosa tambah oksigen, aero, karbon dioksida tambah air tambah tenaga. Okay, next soalan A3, dia suruh bagi 2 perbezaan untuk proses R dan S. Proses R ni respirasi anaerob, proses S ni respirasi aerob. So secara yang kita duk hafal selama ni pun, kita tahu 2 yang paling simple ialah proses R berlaku dalam keadaan kekurangan oksigen, manakala proses R berlaku dalam keadaan oksigen yang mencukupi. Lepas tu next, proses R menghasilkan asid laktik.
Manakala proses S tidak menghasilkan asid laktik. Sebab itulah kalau orang nak berlari pecut tu kadang-kadang dia boleh cramp dan sebagainya. Sebab ada pengumpulan asid laktik. Walau bagaimanapun ada juga jawapan-jawapan lain. Contohnya macam kita boleh cakap proses R yang anaerob ni glukosa teroksida sebahagian saja. Dan proses S yang aerob ni glukosa dioksidakan sepenuhnya. Dari segi tenaga pula, tenaga yang dihasilkan dalam respirasi aerob lebih tinggi berbanding tenaga yang dihasilkan dalam respirasi anaerob. Dan dari segi tempat penjalanan respirasi ni, aerob dijalankan di mitokondrion manakala anaerob dijalankan di sitoplasma. So tu untuk soalan A. Okay, so untuk soalan B1 pula, dia suruh namakan proses yang berlaku di alveolus. Okay, so pertukaran gas yang berlaku dekat alveolus ni memang ada satu je, resapan ringkas. Macam kita belajar dalam bab 2 form 4 kan, membran plasma tu, memang oksigen dan karbon dioksida ni dia boleh merentasi je di lapisan fosfolipid tu. So dia resapan ringkas. Okay, so untuk soalan B2 pula, dia suruh lukis dan label arah pertukaran gas tu. So macam ni lah dia punya arah dia. O2 akan masuk, gas oksigen akan masuk dalam ni. Lepas tu dia akan pergi ke sel-sel badan. Kita bakar respirasi. So respirasi tadi hasilkan karbon dioksida kan. So akan pergi ke sini balik. So kita akan buang balik karbon dioksida kat sini. Okay. Lepas tu soalan yang B3 ni pula, dia nak 3 ciri struktur S. Dia tak suruh terangkan, dia nak 3 ciri je. So basically yang kita paling senang hafal ialah dia ada permukaan alveolus yang lembab untuk memudahkan resapan ringkas. Lepas tu dia ada dinding permukaan alveolus yang nipis setebal satu sel untuk meningkatkan kecekapan resapan ringkas juga. Dan last sekali untuk jari, dia ada jaringan kapilari darah yang sangat banyak pun untuk menambahkan jumlah luas permukaan yang besar. So kalau dia minta justifikasi dalam penerangan ataupun disuruh terangkan, barulah kita kata untuk apa? Untuk meningkatkan jumlah luas permukaan supaya boleh meningkatkan kadar pertukaran gas dan sebagainya. So itu sahaja untuk soalan 2. Soalan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya nak cerita pasal soalan nombor 3. Okey, soalan pertama, dia bagi kita 2 struktur protein A dengan B. Lepas tu kita labelkan struktur protein yang berikut pada jadual 3.1. So yang dia kena ingat lah. Jadi kalau yang ingat tu mesti tahunya A tu tertia, B tu pula kuaterner. So kita labelkan lah, dapat ada markah. Okey, seterusnya so kita padankan pula protein dengan struktur yang betul dalam darjah 3.2. Yang ni pun kena ingat juga. Okay. So yang dia ingat tu mesti tahunya hemoglobin tu kuaterner, amylase tu tertia, lepas tu keratin rambut tu pula sekunder. Dapat lagi 3 markah. Seterusnya dia soalan nombor 3 pula. Okay, dia bagi kita stimulus pula lepas. Darjah 3.3 menunjukkan 2 kemeja P dan Q yang telah dikotori oleh darah. Kemeja-kemeja tersebut telah dicuci menggunakan sabuk pencuci benzim pada suhu yang berbeza. Okey. So kat sini dia bagi kita faktor suhu. So untuk kemeja P dia kata suhu 35 darjah Celsius, manakala kemeja Q 70 darjah Celsius. Okey, macam kita tahu enzim ni dia tak boleh suhu yang terlampau tinggi. Jadi okey. Kat sini yang Q tu mesti yang tak hilangnya. Baru tanya, mengapa masih terdapat kotoran pada kemeja Q? Terangkan apa yang berlaku pada struktur enzim dalam struktur tersebut. Okey, dia tanya, kenapa masih ada kotoran lagi? So macam kita tahu tadi kan suhu Q kan tinggi kan. Jadi kalau suhu tinggi, enzim takkan tanya asli. Jadi kita lihat enzim tanya asli, dapat satu markah. Lepas tu kenapa dia tanya asli? Cerita lah, ia dipanaskan pada suhu melebihi 60 darjah Celsius, dapat lagi 1 markah. Okay, tu soalan tadi 2 markah je. Tapi kalau nak tambah lagi tu boleh kata tapak aktif enzim berubah bentuk, 1 markah. Okay, soalan seterusnya dia tanya, dia kata cerita lah, pada zaman dahulu manusia membuat keju dengan menyimpan susu di dalam kantung yang diperbuat daripada perut unta. Terangkan bagaimana enzim di dalam kantung itu menyebabkan susu bertukar menjadi keju. Okey, so macam kita belajar dalam perut ni, dia satu enzim yang boleh menukarkan susu jadi melain, iaitu enzim renin. So kenapa susu bertukar menjadi keju? Okay. So sebab apa? Sebab dalam perut unta itu masih mengandungi enzim renin. So itu boleh lah dapat 1 markah. Soalan 1 markah je. Jadi
tu pun dah cukup lah. Tapi kalau yang memang tak ada idea langsung, sebab apa? Sebab kasino je bentuk kami kasino. Tu je cerita je. Asalkan adalah penerangan sikit, dapatlah tu markah lagi. Wah. Sekejap. Okay. Untuk soalan seterusnya dia bagi kita dua jenis makanan dalam kelas protein yang berbeza, iaitu kacang hijau dengan ayam goreng. Soalan dia, nyatakan kelas protein bagi setiap makanan tersebut. Terangkan. Dia dua markahan. So, benda pertama dia tanya kita, nyatakan kelas protein. So, kita ceritalah kelas protein dua makanan tu. Ayam goreng ialah protein kelas pertama, manakala kacang hijau ialah protein kelas kedua. Dapat tu markah. Lepas tu kita terangkan pula. Kita terangkanlah kenapa ayam goreng tu kelas pertama, kacang hijau tu kelas kedua. Ceritalah, ayam goreng mengandungi semua asid amino perlu, manakala kacang hijau tidak mengandungi semua asid amino perlu. Dapat lagi satu markah. Dah dua markah. Okey, ni soalan terakhir. Dia tanya, di dalam ileum protein akan dicernakan kepada asid amino. Itu dia persamaan untuk tindakan tersebut. Okey, polipeptida, hidroksid, asid amino. Okey, yang ni kena ingat juga. Itu je lah. Sekian, terima kasih. Soalan 4. Jadi kita bergerak kepada soalan nombor 4. Soalan nombor 4, rajam 41 menunjukkan struktur otak manusia yang terdiri daripada X, Y dan Z. So 4-1 namakan X, Y dan Z. X adalah cerebrum, Y cerebellum, Z medulla oblongata. Jadi untuk bahagian-bahagian otak ni kita kena wajib hafal sekali dengan dia punya fungsi. So kat sini ada sikit tips untuk ingat fungsi bagi bahagian-bahagian otak. So untuk thalamus, T terima maklumat yang keluar dan masuk di tengah korteks. Medulla oblongata, M tu adalah untuk mekanisma, O untuk out of control. Maknanya medulla oblongata fungsi dia adalah untuk mekanisme out of control atau mekanisme luar kawal. Next, cerebrum. Brum adalah bunyi motor kan. Jadi motor adalah benda yang kita kawal. Cerebrum fungsi dia adalah untuk kawal otot rangka. Next, cerebellum. Belum ni maknanya belum seimbang. Apa jadi kalau kita belum seimbang? Jadi, cerebellum ni bertindak untuk mengawal keseimbangan badan kita. Jadi, untuk hipotalamus ni ada 3 benda. Hormon, homeostasis dan juga Hayden. Hayden ni adalah benda yang tersembunyi. Untuk hormon, hipotalamus ni berfungsi untuk mengawal pembebasan hormon dari kelenjar pituitari. Next adalah homeostasis. Hipotalamus berfungsi untuk mengawal atur homeostasis seperti tekanan osmotik darah dan juga suhu badan. Next adalah Hayden. Benda yang tersembunyi dalam badan kita, contohnya sistem saraf dan juga endokrin. Jadi hipotalamus berfungsi untuk mengawal koordinasi sistem saraf dan juga endokrin. Kita bergerak pula kepada soalan 4A2. Jadi X merupakan bahagian otak yang paling besar. Tandakan right pada ruangan di bawah bagi menerangkan fungsi X. So kita tengok X tu adalah cerebrum. Cerebrum kan adalah kawal otot rangka kan. So kat sini kita boleh first kita tahu yang betul jawapan dia adalah koordinasi semua aktiviti terkawal. Next, kecerdasan. Dan yang terakhir adalah mengintegrasi maklumat dan rangsangan. Jadi yang fungsi-fungsi lain tu kita kena hafal juga. Next adalah soalan nombor 3. Hipotalamus terletak di bahagian tengah otak. Bahagian ini merupakan bahagian yang sangat penting. Nyatakan 2 fungsi hipotalamus. Jadi kalau kita dah hafal benda ni senang. So hipotalamus, hormon, homeostasis dan juga Hayden. Jadi kat sini kita boleh ambil contoh jawapan dia adalah hipotalamus mengawal atur homeostasis seperti tekanan osmotik darah dan suhu badan. Selain itu, ia juga mengawal pembebasan hormon daripada kelenjar pituitari. Dan soalan A4, Encik John telah mengalami kemalangan. Doktor telah mendapati Encik John mengalami kecederaan serius yang melibatkan bahagian Y. Nyatakan apakah kesan kerosakan tersebut kepada Encik John. So kita tengok Y tu apa? Y adalah cerebellum. Maknanya cerebellum untuk mengawal keseimbangan badan kita. Apa jadi kalau cerebellum rosak? So, benda yang di sebaliknya. Encik John gagal mengawal keseimbangan badannya. So, contoh jawapan lain juga, gagal mengkoordinasi pengecualian otot untuk pergerakan dan juga ketidakupayaan untuk
menilai jarak dan bila berhenti. Ini adalah nama penyakit bagi dysmenorrhea. So, soalan seterusnya adalah soalan B. Terdapat dua jenis penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Berikan 3 perbezaan penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Jadi untuk soalan perbezaan ni, kita tak boleh buat dalam box dan kita memang tak boleh buat dalam point. Untuk soalan struktur, kita tak boleh buat dalam point, kita kena buat dalam ayat yang penuh. Jadi contoh jawapan untuk soalan B ni, Alzheimer adalah penyakit yang menyebabkan kehilangan ingatan dan kemerosotan pemikiran, manakala Parkinson adalah penyakit yang menyebabkan pergerakan menggeletar dan kelemahan otot. 1 markah. So next, selain itu Alzheimer disebabkan oleh kekurangan rembesan neurotransmitter asetilkolina, manakala Parkinson disebabkan oleh kekurangan rembesan neurotransmitter dopamin. 2 markah. So next adalah seterusnya. Alzheimer adalah penyakit yang boleh diwarisi, manakala Parkinson adalah penyakit yang tidak diwarisi. Dapat 3 markah. Jadi perbezaan tu kita kena buat dalam satu ayat, jangan asing-asingkan. So kita lebih mudahkan pemeriksa. Jadi itu saja untuk soalan nombor 4. So tips ingat ni terpulang. Kalau nak ingat, kalau nak ada cara sendiri, so boleh je. So itu je. Soalan terakhir 5. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan bincangkan soalan nombor 5. Okay, nombor 5 ni, Rajah 51 menunjukkan satu jenis variasi yang terdapat pada manusia. Rajah menunjukkan ada 2 jenis telinga, iaitu bebas dan melekat. Soalan A1 namakan jenis variasi pada Rajah 51. Variasi ada 2, variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Variasi selanjar dia tidak menunjukkan perbezaan ketara, manakala variasi tidak selanjar menunjukkan perbezaan yang jelas dan ketara. Jadi untuk soalan ni jawapannya ialah variasi tidak selanjar. Sebab pilihannya cuma 2, iaitu bebas dan melekap. Okey, untuk soalan A2, apakah faktor yang menyebabkan variasi yang dinamakan dilema A1? Okey, faktor yang menyebabkan variasi tidak selanjar hanya genetik. Persekitaran tidak akan mempengaruhi ciri tersebut. Ialah untuk soalan B, nyatakan 3 perbezaan antara variasi selanjar dan variasi tidak selanjar. Okay, untuk variasi selanjar, ciri-ciri dia ialah menunjukkan perbezaan ciri yang tidak ketara dan tidak jelas. Ciri adalah bersifat kuantitatif, dan variasi selanjar dipengaruhi oleh faktor genetik dan persekitaran. Jadi untuk variasi tak selanjar pula, dia menunjukkan perbezaan ciri yang ketara dan jelas. Ciri adalah bersifat kualitatif, dan variasi tidak selanjar dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Okey, untuk soalan C, Rajah 5.2 menunjukkan karyotyp bagi individu P dan individu Q. Okey, soalan minta nyatakan satu perbezaan antara karyotyp P dan Q. Okay, bila kita tengok karyotyp P dan Q, akan terdapat beberapa perbezaan. Bagi individu P, kromosom seksnya ialah X dan Y, manakala individu Q kromosom seksnya ialah X dan X. Selain itu, pada kromosom yang ke-21, terdapat 3 kromosom pada individu P. Manakala pada individu Q, pada kromosom ke-21 terdapat 2 kromosom saja. Okay, untuk soalan C2, karyotyp individu P adalah tidak normal. Terangkan bagaimana keadaan ini berlaku. Karyotyp individu P tidak normal kerana kromosom ke-21 nya ada 3. Ya, baiklah. Untuk poin-poin dia ialah semasa meiosis 1, kromosom homolog ke-21 gagal untuk terpisah secara lengkap. Poin yang kedua, dia akan menghasilkan gamet dengan 24 kromosom. Poin yang ketiga pula, gamet abnormal bersenyawa dengan gamet normal untuk membentuk anak sindrom Down. Poin yang keempat ialah gamet tersebut akan berlebihan 1 kromosom ke-21 yang akan menghasilkan jumlah 47 kromosom. Okay, itu saja poin-poin dia.
Dan yang terakhir, soalan D. Seorang pesakit telah disahkan mengidap anemia sel sabit. Sebagai seorang doktor, terangkan apakah nasihat yang boleh anda berikan kepada pesakit tersebut. Baiklah, soalan ni dia memerlukan pemikiran kebat. Jadi, pelajar boleh memberikan apa-apa jawapan yang relevan. Jadi, contoh pilihan yang pertama ialah pesakit perlu seimbangkan antara rehat dan senaman. Yang kedua, tidak melakukan sebarang aktiviti yang terlalu cegas. Yang ketiga, lebihan pengambilan zat zinc atau asid folik untuk mengurangkan kekerapan kesakitan. Yang keempat, minum banyak air kosong untuk mengelakkan dehidrasi. Yang kelima, tidak merokok atau minum alkohol. Yang keenam, elakkan diri pada kesejukan yang melampau. Dan terakhir, mengelakkan stres. Ini demikian kerana anemia sel sabit ni permukaan sel darah merahnya sangat kecil. Jadi oksigen yang terima juga sangat kecil. Jadi dia akan berasa kurang sihat daripada orang yang normal. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.